Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Natika binti Ismail, S58274. Hari ini saya akan membentangkan aktiviti konservasi iaitu penghasilan kompos. Bahan-bahan utama bagi penghasilan kompos iaitu 2 botol air yang kosong yang sama jenis, gula perang ataupun gula merah, gula karbon, seterusnya sisa makanan dan pisau untuk memotong botol. Okey, mula-mula kita kena ada 2 botol yang sama. Saya gunakan botol mineral besar. Okey. Yang ni kita akan potong untuk jadikan bekas atau bin untuk letak kompos tu nanti. Okey. Yang ni kita akan potong jadi 2 bahagian lah. Yang bawah tu kita akan jadi tapak dia. Okey, ni je kita dah potong. Kita akan, yang bahagian atas tu kita akan jadikan dia macam penapis lah untuk bahagian kompos nanti. Okay. Dan nanti kita masukkan kompos bahagian atas tu. Tapi sebelum tu kita akan masukkan dia dulu. Okay, supaya tak ada ruang dalam, tak ada ruang udara yang akan masuk dalam tu. Okay, botol kedua ni kita akan potong bahagian bawah dia tu untuk dijadikan penutup nanti. Okey, dah siap. So kita akan cantumkan dia lah untuk pastikan penutup tu muat atau tak dengan bekas tadi. Okey. Okey, bahagian bawah tadi tu pula tak siap lagi sebenarnya, sebab kita kena buat lubang dulu pada dasar penutup botol dengan bahagian atas dia sikit tu. Untuk menebuk lubang, saya cuma gunakan pemutar skru kerana saya tak ada penubuk tu. So saya ambil je apa yang boleh untuk menebuk lubang tu. Okay. So saya mula-mula kita kena tebuk dasar dia dulu. Tapi tebuk banyak-banyak. Okay, dah siap. Dan inilah hasil dia. So baru kita boleh letakkan dalam tapak dia tu. Terus kita akan kemaskan dia supaya tak ada ruang udara akan masuk dalam bahagian tapak tu. Okay. So kita akan ambil selotip untuk tutup sepenuhnya bahagian pencantuman tu, untuk tak nak bagi udara-udara masuk ke dalam. Sekiranya udara tu masuk, ia akan mengganggu proses fermentasi tu. Okey, dah siap. Seterusnya kita akan ambil sisa makanan dan letakkan dalam bekas untuk kita gaulkan dia dengan gula perang bagi dia sekata. Okay. Gula perang ni boleh digantikan dengan gula merah ataupun gula karbon. Okey, sekarang kita tuangkan gula perang. Lepas tu kena kacau bagi dia sebati dengan sisa makanan tu.
Lepas dah gaul sebatik, kita akan masukkan sisa makanan tu dalam bin yang kita dah siapkan tadi. Okay, kita akan masukkan semua sisa-sisa makanan tu dalam bin yang kita siapkan tadi. Lepas dah masukkan semua, kita akan mampatkan dia supaya tak ada udara-udara yang boleh masuk ke dalam bin tersebut. Okey, dah siap. Lepas ni kita akan guna gula perang yang tadi yang kita campurkan dalam sisa makanan tu. Kita akan menjadikan dia lapisan yang kedua. Kita akan letak dah di atas sisa makanan yang telah digaulkan tadi. Letak sehingga permukaan sisa makanan tu tidak kelihatan. Okey. Lepas tu bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, kita akan masukkan sisa makanan yang kering. Lepas dah masukkan tu, kita akan padatkan dia supaya tak ada ruang udara yang akan masuk. Dah padatkan, ambil penutup yang kita buat tadi, tutup sepenuhnya bahagian atas botol tu. So, kita akan gunakan selotip yang tadi kita guna untuk tutup bahagian pencantuman penutup botol dengan botol tu tadi. Hal ini supaya udara-udara di sekeliling tidak dapat masuk ke dalam botol tersebut, kerana ia akan mengganggu proses pimentasi yang sedang berjalan. Setelah selesai, kita akan ambil satu kertas untuk tulis hari dan hari selepas 7 hari untuk kita pastikan waktu berlakunya pimentasi tu cukup 1 minggu. Ini adalah hasil selepas pemeraman kompos selama 7 hari. Untuk bahagian yang kedua, iaitu proses pematangan kompos setelah proses pimentasi tadi, kita akan menggunakan bekas untuk mencampurkan tanah dengan kompos tadi selama 14 hari. Untuk layer pertama, kita akan masukkan tanah sebanyak 2 inci ataupun 1/3 daripada bekas yang kita gunakan tu. Lepas dah letakkan tanah, ratakan tanah tu. Untuk layer yang kedua, masukkan kompos yang telah diperam selama 1 minggu. Masukkan semua ke dalam bekas yang berisi tanah tadi. Lepas dah masukkan semua, mampatkan kompos tadi. Seterusnya, bagi layer yang ketiga, kita akan masukkan tanah hitam kembali yang sama, tanah yang sama dengan tanah yang dah pada dasarnya. Kita akan masukkan sebanyak 2 inci juga. Lepas dah masukkan tanah, kita akan mampatkan tanah tadi. Seterusnya, cecair daripada hasil pimentasi yang sebelum ni,
kita akan tuangkan pada permukaan atas tanah tu supaya tidak terlalu kering. Lepas tu sekali lagi kita akan mampatkan tanah tadi. Setelah selesai, tanah ini kita akan letakkan di tempat yang teduh. Bahagian atas bekas tanah tu kita akan tutup bagi tiada udara yang akan masuk. Saya menggunakan papan panjang dan meletakkan batu di atas papan tersebut supaya betul-betul tertutup. Tanah ini akan dibiarkan selama 14 hari. Terusnya, proses menggunakan tanah kompos tadi sebagai medium tanaman. Untuk menggunakan tanah kompos sebagai medium tanaman, nisbah 3 bekas tanah bersamaan 1 bekas kompos yang digunakan. Untuk lapisan yang pertama, kita akan masuk 3 bekas tanah, dan untuk lapisan yang kedua kita akan masukkan 1 bekas tanah kompos, dan bahagian terakhir kita akan masukkan 3 bekas tanah lagi. Selepas dah masukkan semua tanah-tanah tu, tanah akan digaul sebati dan dimampatkan. Untuk menanam pokok, saya menggunakan biji sawi. Buat lubang pada tanah tadi dan masukkan biji-biji sawi tu ke dalam. Lepas tu tutup dengan meratakan tanah kembali. Setelah selesai menanam, tanah tersebut akan disiram dahulu supaya tanah menjadi lembap dan pertumbuhan sawi itu akan berlaku. Kemudian tunggu hasilnya.